Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik lima mukmin. Okey, alhamdulillah kita jumpa lagi minggu ni. Okey, kita refresh sikit tentang apa yang kita belajar daripada minggu lepas. Adik-adik ada tengok kan video nasyid tentang 10 malaikat. Jadi Ustazah nak buat quiz sikit. Okey. Apa tugas malaikat Israel? Yang ni mencabut nyawa. Yang kedua menyampaikan wahyu. Mana satu? Ni ke? Yang ni? Okey, mencabut nyawa. Baiklah, alhamdulillah masih ingat kan? Okey, so hari ni kita akan sama-sama mempelajari satu topik baru. Tak adalah topik baru, dia adalah topik bawah yang sama, which is anda akidah lagi. Jadi, kita hari ni akan belajar tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum tu, kita ingat tak? Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kita dah belajar 2 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Dan hari ini yang ketiga, kita akan belajar beriman kepada Nabi dan Rasul. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita pergi kepada beriman kepada Nabi dan Rasul, kita kena kenal Nabi ni siapa, Rasul ni siapa. Baiklah, kalau Nabi ialah lelaki biasa yang diberikan wahyu kepadanya untuk disampaikan hanya kepada dirinya sendiri. Sebab tu ada Nabi banyak, sampai beratus. Kalau Rasul, lelaki yang diutuskan oleh Allah dan diberikan wahyu kepadanya untuk menyampaikan kepada dirinya dan disampaikan kepada masyarakat pada waktu tu. Itu adalah perbezaan antara dua ni, iaitu Nabi dan Rasul. Nabi untuk diri dia je. Kalau Rasul untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Rasul ni Allah telah utuskan kepada segenap kaum dan bangsa dekat dunia ni, tak kira. Dan akhirnya Nabi Muhammad Allah utuskan dalam kalangan masyarakat Arab. Okey. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panduan kita. Dan Al-Quran ni Allah tak bagi sedebok macam tu kan, macam sekaligus kan. Sedebok Okey, Allah bagi secara beransur-ansur, maksudnya satu-satu. Kan, Masya Allah, hikmahnya kan. Kita dapat belajar perlahan-lahan kan. Umat masa tu, masyarakat masa tu perlahan-lahan dapat kenal Islam, dapat faham kebenaran. Okey. Al-Quran ni adalah pelengkap dan penyempurna kepada Rasulullah SAW berbanding dengan kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Okey, seperti kita tahu, setiap kali bulan Ramadan kan, akan ada peristiwa nuzul Al-Quran ataupun peristiwa penurunan Al-Quran kan, iaitu pada bila 17 Ramadan yang berlaku pada hari Jumaat zaman itulah. Dan nuzul Quran berlaku pada 41 tahun keputeraan Nabi Muhammad SAW. Baiklah, alhamdulillah, daripada peristiwa ni, iaitu peristiwa nuzul Quran, dia menunjukkan dia adalah permulaan pada sebuah yang dulunya kelompok yang gelap kan, masyarakat yang hidup dalam kegelapan, dalam kejahilan, melihat sedikit demi sedikit kebenaran, cahaya kebenaran dan keimanan, yang akhirnya daripada dulu mereka bertuhankan nafsu, akhirnya mereka bertuhankan Allah yang Esa. Baik, perkembangan dakwah Nabi Muhammad dia sangat berbeza dengan nabi-nabi yang lain. Apa bezanya? Okey, kita ambil kisah daripada peristiwa Nabi Isa. Masyarakat ataupun umat pada zaman Nabi Isa alaihissalam, mereka memandang untuk beriman kepada kelebihan yang ada pada Nabi Isa, iaitu dapat menyembuhkan orang yang buta dan dapat menyembuhkan penyakit kusta. Jadi mereka melihat kelebihan ni sebab tak ada zaman tu yang dapat menyembuhkan orang yang buta kecuali Nabi Isa. So mereka melihat kelebihan yang ada pada Nabi Isa ni untuk disembah, bukan untuk diikuti ajarannya. Jadi itu adalah apa yang kita lihat sebagai satu perbezaan lah dengan dakwah Nabi Muhammad, yang mana kita diseru untuk menyembah Allah, bukan menyembah kemuliaan Nabi. Jadi itu perbezaannya. Oleh itu adik-adik, sekiranya kita ingin mengikuti sebuah pengajian, kita lihatlah dari sudut
ilmu seorang itu, bukan kelebihan. Contohnya orang tu dapat berjalan atas air ke, ataupun dapat terbang ke kan. Kita jangan lihat tu. Kita lihat apa yang diajarkan oleh murabbi tu. Sama ada dia mengajarkan Islam yang benar, adakah dia mempunyai akhlak yang benar, akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Okey, kita pandang yang itu, okey. Okey, insya-Allah semoga kita dapat mempelajari dan dapat ambil iktibar daripada kisah penurunan Al-Quran dan kenapa kita kena beriman dengan Nabi dan Rasul. Okey, lepas ni adik-adik buat latihan dan insya-Allah kita jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dan ada apa soalan boleh tanya ustazah, insya-Allah kita jumpa lagi dan assalamualaikum.